pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua ibu dan bapa kami, ahli keluarga kami, pasangan-pasangan kami, guru-guru kami, kawan-kawan kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah kami untuk mendalami ilmu-Mu pada pagi ini. Kurniakanlah kefahaman, kurniakanlah kekuatan dalam kami mengamalkan apa yang akan kami pelajari, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, yang pertamanya marilah sama-sama kita menyusun kalimah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang indah dan barakah ini dapat kita bertemu sekali lagi dalam kuliah muslimat setiap hari Sabtu. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati, diampunkan dosa dan ditambahkan pahala. Jadi kita bersyukur ibu-ibu pagi ini kita mulakan tadi kalau yang datang solat berjemaah kemudian dengar kuliah subuh, kalau yang datang pula kali kedua kuliah muslimat. Jadi banyak ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ibu yang berada dalam majlis seperti ini, orang yang selalu dan suka duduk dalam majlis-majlis ilmu seperti ini, maka orang ini orang yang akan selalu didoakan oleh para malaikat, oleh segala haiwan, segala tumbuhan yang ada di dunia ini. Ini berdasarkan dalam satu hadis Nabi sebut, bagi orang yang selalu duduk dalam program sebegini, apakah kata Nabi SAW? Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardiyina hatta namlata fi juhriha. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Tirmizi, sesungguhnya Allah, yang kedua para malaikat, yang ketiga penduduk langit serta penduduk bumi, termasuklah semut di dalam batu serta ikan di dalam laut, mendoakan mereka yang mengajarkan manusia kepada kebaikan dan juga yang duduk dalam program-program kebaikan. Jadi kita kalau duduk dalam majlis ilmu, kadang-kadang ada yang sejam dibuatnya, kadang-kadang ada forum perdana 2 jam. Lagi lama kita duduk, lagi banyak doa daripada malaikat. Tapi duduk dengar, jangan duduk mengata orang. Taklah putih sangat ustaz tu, tengok di TV putih benar, itu tak boleh juga. Jadi kita hari ini alhamdulillah daripada pagi sampai ke hari ini didoakan malaikat. Sebab kita hidup ni kita nak banyak doa, bukan hanya daripada manusia yang baik saja. Kadang-kadang kita jumpa ustaz, jumpa orang baik, jumpa tok guru, jumpa syekh-syekh, habib-habib, kita kata, bib, boleh tak doakan saya dengan keluarga saya supaya diluaskan rezeki, anak-anak dengar cakap. Habib kata boleh, insya-Allah, siapa nama anaknya kita pun bagi. Jadi kita kalau dapat doa daripada manusia, kita seronok. Ini kan pula doa daripada malaikat yang Allah sebut dalam Quran, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Satu makhluk yang tidak melakukan dosa bahkan taat kepada Allah.
Adapun manusia kadang-kadang ada yang buat silap, baik macam mana pun dia tersilap, ada. Tapi malaikat tak pernah tersilap. Jadi kita nak doa daripada makhluk seperti ini, daripada manusia pun kita nak, daripada malaikat pun kita nak, hatta semut dan ikan di dalam laut pun kita nak. Bagaimana? Selalulah duduk dalam program-program sebegini. Jadi insya-Allah akak-akak, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita nak menyambung hadis menggunakan kitab Arba'in Imam Nawawi, hadis 40. Dan pagi ini saya suka untuk berkongsi dengan ibu-ibu tentang satu hadis yang pendek saja. Hadis ni kalau nak ingat pun boleh sebab pendek, iaitu hadis berkenaan meninggalkan yang tiada mengena dengannya. Bahasa mudah, jangan buat ataupun jangan bercakap benda yang tak ada kena mengena dengan kita. Kalau bahasa orang kampung saya, jangan busybody. Kan? Meninggalkan yang tiada mengena dengannya. Baik. Jadi satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis ni diriwayat Tirmizi dan juga riwayat Ibnu Majah. Nabi bersabda pendek saja, daripada keelokan Islam seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tiada mengena dengannya. Jadi kita kalau nak tengok diri kita ni okey ataupun tidak okey, antaranya kata Nabi adalah tengok kepada kita suka ataupun tidak terlibat dengan perkara-perkara yang sia-sia ataupun tak ada kena mengena. Kalau daripada pagi sampai ke petang banyak bercakap, bercakap tu pasal apa? Kalau pasal agama, bagus. Aku tadi datang kuliah, ustaz kata solat subuh kalau boleh sebelum datang tu datang awal sikit. Bila datang awal, menunggu waktu solat, tenang kita. Bila tenang, boleh khusyuk dalam solat, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bercakap kalau benda bagus, okey. Tapi kalau 24 jam daripada pagi sampai ke petang percakapan kita banyak yang memburukkan orang, maka akhlaknya tak okey kata Nabi. Tengok suami kita, suami saya bagus, daripada pagi sampai ke petang ustaz tak bercakap. Kenapa? Pisu ustaz. Oh patutlah. Jadi ada orang dia tak bercakap. Kalau bercakap pada perkara yang dia tahu sahaja, tak tahu dia tak cakap. Sebab dia tahu kalau aku cakap benda tak tahu, salah. Bila salah dikira dosa ataupun menipu orang. Itu yang aku senyapnya. Dan kita pun kalau orang tanya, tahu jawab, tak tahu cakap wallahu a'lam. Kenapa nak lambat balik ke rumah, tengah hari baru sampai? Wallahu a'lam. Itu nampaknya nak dipukul suami tu. Itu tahu jawab dia. Saya dengar kuliah tadi, lepas kuliah mendang-mendang dengan kawan, tu lambat sikit, minta maaf lah. Jadi kita hari ni kalau nak mengukur kita punya diri baik ke buruk, Nabi suruh tengok sepanjang hari. Kalau bercakap, kalau berjalan, kalau berkawan, mana yang baik. Kalau berkawan kamu banyak yang baik-baik, contoh datang berkawan dengan geng-geng masjid, contoh orangnya selalu ajak baca Quran, datang kuliah, itu tanda kita orang baik-baik. Tapi kalau kita banyak berkawan dan bersembang dengan orang yang tidak suka ataupun selalu mencaci memaki orang, takut-takut kita bukan orang yang baik. Sebab Nabi sebut al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu mengikut agama kawannya. Kalau kawannya baik, insya-Allah dia pun baiklah. Tapi kalau tak baik, takut-takut terjerumus sekali. Jadi itu hadis yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Sebelum kita nak masuk kepada pengajaran hadis yang pendek ini,
kita tengok dahulu biografi ringkas perawi ataupun yang menyampaikan hadis ini, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini satu perawi yang sangat dikenali lah kalau kita yang kaki mengaji, kuliah muslimat, kuliah subuh, kuliah maghrib, selalu ustaz sebut hadis riwayat daripada Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini seorang sahabat Nabi yang mulia, meriwayatkan hadis disebutkan dalam satu riwayat daripada Ibnu Jauzi sebanyak 5,374 buah hadis. Dan kalau tengok dalam kitab Musnad Imam Ahmad ada 3,848 hadis. Makna kata banyak ah. Kenapa banyak hadis yang dilaporkan oleh Abu Hurairah? Sebab Abu Hurairah ini selalu mendampingi, mengiringi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kalau nak banyak dapat ilmu kena berdamping dengan ustazah. Ustazah pergi mana kita ikut. Ustazah pergi makan kita pun tumpang. Ustazah boleh tak nak ikut makan? Tapi ustazah belanjalah saya. Contoh kan. Jadi bila kita duduk dengan ustazah, selalunya ustazah ni selalunya lah dia ceritalah bab-bab agama. Ni makcik sebelum makan baca doa. Tahu tak doa makan? Tahu? Baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Okey, betul. Nak makan guna tangan yang sunnah. Makcik guna garpu boleh juga? Boleh. Lepas tu kalau kunyah 40 kali sunnahnya. Oh ya ke? Tapi makcik boleh 10 kali je. Kenapa pula? Gigi tak ada. Tak apalah makcik, yang penting dapat dimakan makanan tersebut. Jadi kalau kita banyak mengiringi, mendampingi orang baik, maka akan dapatlah kebaikan. Macam Abu Hurairah selalu ikut Nabi, selalu mendampingi Nabi. Tengok-tengok 5,374 buah hadis diriwayatkan. Banyak, bukan sikit. Dan Abu Hurairah ini selalu digelar sebagai peminat kucing. Abu Hurairah ini peminat kucing. Dia ada seekor kucing yang mana akan diletakkan di atas pokok. Apabila hari siang, beliau akan mengambil semula anak kucing itu untuk bermain dengannya. Jadi itu sedikit ringkasan tentang Abu Hurairah, periwayat kepada hadis ini yang boleh kita pelajari. Jadi kita teruslah masuk kepada pengajaran hadis. Baik, kalau kita lihat kepada hadis yang telah dibacakan tadi, pengajaran yang pertama, kata Abu Zar radhiyallahu an, hadis ini mengajar kepada kita, sesiapa yang menganggap perkataannya sebagai sebahagian daripada amalannya, maka dia akan kurang berbicara kecuali dalam hal yang bermanfaat baginya. Baik, yang pertama, kata Abu Zar, kalaulah kita ni anggap apa yang kita cakap akan dicatat oleh malaikat, maka kita akan banyak diam daripada bercakap. Kenapa engkau tak cakap? Malaikat ada. Oh ya ke? Tak nampak pun? Ada, dia catat apa yang kau cakap. Jadi kalau kau tak nak dicatat sebagai dosa ataupun kesalahan, baik kau jangan cakap kalau tak tahu. Jadi kebanyakan orang hari ini banyak bercakap. Itu dia pandai, ini dia reti, semua dia tahu. Masuk bak kereta, aku pernah bawa kereta. Iya ke? Iya. Aku pernah naik motor. Motor pun aku pernah bawa. Aku hari itu pergi umrah naik kapal terbang. Kapal terbang pun aku pernah bawa. Oh, semua dia pandai. Nampak benar menipu ya. Jadi kita hari ni kalau banyak bercakap, takut-takut temberang, takut-takut menipu orang. Jadi kata Abu Zar, kalau orang yang menganggap hadis ini sebagai asas kehidupannya, maka dia akan banyak diam daripada bercakap. Sebab setiap perbuatan, setiap percakapan akan dicatat. Disebutkan dalam satu hadis, Nabi bersabda,
Ada 3 golongan saja yang tidak dicatat. Selain 3 ni, semua akan dicatat. Ibu-ibu boleh catat 3 golongan ni. Yang pertama, Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Abu Daud, bernombor 4403. Masya Allah, banyaknya makanan. Terima kasih bang. Itu makanan ke air? Air Oh Masya Allah. Baik. Rufi'al qalam an salasatin. Telah diangkat pena dari 3 golongan. Bermaksud 3 golongan ini tidak akan dicatat. Yang pertama, anin naimi hatta yastaiqidha. Orang yang tidur sehinggalah dia bangun. Jadi kalau kita tidur, maka setiap perkataan, setiap perbuatan tidak dicatatkan. Kita tengah tidur, tiba-tiba kita berkata, pergi mampus orang tua. Orang tua tu suami kita lah. Kita sebelum tidur geram benar ke dia? Malam tadi Ustaz, saya tidur awal nak tengok Gegar Baganza. Tapi malam tadi jugalah dia nak tengok bola. Punya panas hati saya, nak tinggi suara takut derhaka. Atau yang tidur awal tapi terbawa-bawa pula dalam tidur. Kita nak marah depan dia, takut derhaka. Kita pun simpan dalam hati. Tengok-tengok masa tidur kita marah. Nak mampus orang tua ni. Dah tua tengok bola. Orang pergilah dengar kuliah contoh. Tapi masa tu kita tengah tidur. Itu tak dikira. Kata malaikat, makcik tu tengah tidur. Dia pun tak mahu cakap begitu depan suami dia. Tapi kalau kita bangun tidur, kita kata kepada suami kita, abang, itulah orang suruh pergi solat, tak nak solat. Tengok sekarang, tengok bola sampai solat pun tidak. Contohlah kan. Kita cakap yang bukan-bukan, tinggi suara dan sebagainya, maka itu dicatat. Tapi kalau tidur, tidak. Yang kedua, wa anis sabiyi hatta yahtalim. Bayi sehingga dia balik. Tengok anak-anak kecil kita kan datang tak pakai tudung, ataupun kita bawa pergi solat, kita solat dia tak solat, kita rukuk dia terlentang. Jangan marah dia, dik, solatlah dik. Dia pun tak reti sebab tiada lagi taklifan ke atas dia. Dan kalau dia tak solat ataupun dia main-main, tak dicatat kerana dia belum balik. Itu kalau yang kecil lah, yang kita bagi arahan tak mahu dengar. Tapi kalau ada yang besar tak balik lagi, faham kita punya arahan, pesan ke dia, orang nak solat, kau jangan main kat depan, nyaknya Tok Imam, kau pergi main belakang. Itu boleh pesan-pesan. Cuma kalau belum balik, tidak dicatatkan dosa pahalanya. Yang ketiga, wa anil majnuni hatta yaqilah. Orang gila sehingga dia sedar. Ataupun dalam hadis lain, orang yang koma. Kita kalau pergi hospital, tengok kawan kita yang koma, jangan kita cakap dengan dia, Din, koma-koma juga, solat jangan lupa. Jangan, dia pun tak sedar diri, kita suruh dia solat. Jadi 3 orang ini yang kata Nabi tidak dicatatkan amalan-amalannya, baik dosa maupun pahala. Jadi kalau akak-akak tak nak dicatat, yang pertama tidur. Tapi kami dah tua Ustaz, nak tidur payah. Kalau tak boleh tidur, yang kedua jadi orang gila. Orang gila memang tak dicatat. Tapi tak boleh juga Ustaz, jadi budak kecil macam adik kita ni. Tapi tak boleh Ustaz, muka dah 60, berkedut sana berkedut sini, tak boleh nak jadi muda. Maka kenalah kita menjaga percakapan, perbuatan dalam kehidupan. Sebab setiap itu akan dicatat oleh malaikat. Jadi hadis ni menyuruh kita tinggalkan benda yang tak ada kena-mengena, sebab benda itu akan dicatat. Maka kalau kita tinggalkan, kita sibukkan dengan kebaikan, banyaklah kebaikan yang dicatat daripada keburukan. Itu yang pertama.
Pengajaran hadis yang kedua, apakah maksud disuruh kita meninggalkan perkara yang tiada kena-mengena? Imam Malik menyebutkan bahawa sampai kepadanya keterangan bahawa seseorang berkata kepada Luqmanul Hakim, apa yang menjadikan engkau mencapai darjat yang kami saksikan sekarang? Ada seorang bertanya kepada Luqmanul Hakim, wahai Tuan, apakah yang menjadikan Tuan mulia di sisi Allah? Orang puji Tuan, orang hormat kepada Tuan. Jawabnya, pertama, berkata benar. Kita kalau nak diangkat darjat oleh Allah, bila mana Allah angkat darjat kita, semua orang suka. Macam mana? Kata Luqmanul Hakim, berkata benar, jangan menipu orang. Kalau menipu, semua takkan suka kita. Walaupun kita muka cantik, pakaian kita kemas, tapi cakap menipu, orang tak nak kawan dengan kita. Tengok Nabi SAW ketika mana dulu di backup oleh Abu Lahab. Abu Lahab ni siapa? Pakcik saudara Nabi. Orang lain fikir macam mana nak sekat dakwah Muhammad, sebab makin hari makin ramai pengikut, tak boleh dibiarkan. Kalau ramai ikut Muhammad, hilanglah pengikut kita. Macam kita lah ada follower dekat Instagram 1 juta. Tengok-tengok separuh daripadanya pergi ke kawan kita. Kawan kita mula-mula 3-4 orang je follow dia. 3 orang, suami, anak dia, member dia seorang, member rapat. 3 orang follower. Tapi sebab dia ni cakap betul, orang suka, jomlah kita follow dia. Separuh follower kita pergi ke follower dia. Marahlah kita. Kalau orang tak ikut aku, macam mana nak jual tudung? Orang kalau suka kita, jual apa saja orang beli sebab suka. Tengok kan artis, orang jual apa? Tudung dibeli. Walaupun yang jual tu lelaki tu. Saya Ustaz beli bukan sebab tudung, sebab dia minat benar ke dia Ustaz, beli jugalah walaupun tak sepadan. Jadi yang pertama berkata benar, Nabi orang yang disukai oleh Islam dan bukan Islam. Satu hari orang musyrikin Mekah kata, aku ada cadangan bagaimana nak menyekat dakwah Muhammad. Kita buat cerita buruk ataupun kita fitnah Nabi ni, kalau cakap dusta, kalau jual kurang. Jadi kamu jangan beli dengan Nabi, nipu dia tu. Jadi bangun Abu Lahab, kata Abu Lahab, jangan begitu, aku tak setuju. Kenapa? Anak saudara aku daripada dulu sampai sekarang, orang puji dia kalau berniaga maju, kalau bercakap benar. Jadi kalau kita nak buat cerita Muhammad menipu, orang bertambah percaya kepada dia, berkurang kepada kita. Tengok siapa yang backup? Abu Lahab. Bukan Islam, tetapi musuh kepada Nabi pun backup Nabi, sebab Nabi orang yang selalu berkata benar. Jadi kita kalau nak disayangi suami, disayangi isteri, disuami orang sahabat kita, berkata benar walaupun pahit. Yang kedua, kata Luqmanul Hakim, menunaikan amanah, itulah yang menjadikan aku diangkat darjat oleh Allah, dipandang mulia oleh manusia. Orang yang amanah ni, jangankan Allah, manusia pun suka. Sebab itu amanah, kata ulama, bermaksud meletakkan sesuatu perkara dan orang selesa dengannya. Contoh, kita nak lantik pengurusi muslimat, ketua muslimat, kita pun kata bagilah Ustazah Baiyah. Kita pun bagi amanah, Ustazah, kami dah sepakat jawatan pengurusi muslimat, yang uruskan kuliah, yang uruskan marhaban, semuanya Ustazah lah, kami ikut saja. Jadi bila mana kita bagi amanah kepada dia, sepanjang kita bagi, tenang hidup, tak fikir apa dah. Makna kata tak risau. Kalau duit kuliah masjid bagi ke Ustazah, Ustazah bagi kepada penceramah, tak ada ambil sikit dan sebagainya. Contoh, amanah. Maka kita rasa tenang. Bermaksud Ustazah tu amanah. Tapi kalau kita bagi kepada seseorang tugasan, sejak mula kita bagi sampai sekarang tak tenang.
aku rasa macam tak kenalah dengan dia tu. Sepanjang 3 bulan dia pegang, ada je benda tak kena. Duit itu tak cukup lah, benda ni tak jadilah. Semedang tak kena. Mungkin kurang amanah. Sebab amanah bila letakkan pada orang yang betul, kita akan rasa tenang. Macam kita lah nak serahkan anak perempuan kita kepada bakal menantu kita. Kita kena pilih yang amanah. Kalau amanah, mak nak serahkan anak perempuan mak 25 tahun mak jaga, tenang je, okey je. Jadi masuk tahun 26 kau jagalah pula anak perempuan mak ni. Jadi kalau kita bagi ke dia, dia jaga anak kita sepanjang 3 tahun, rumah tangga tenang. Makin balik rumah ke kampung, makin cantik mukanya dijaga, okey lah. Tapi makin balik ke rumah kita, kenapa lebam sana lebam sini? Tak ada mak, nyamuk gigit. Nyamuk gigit sampai lebam. Tu nampak benar anak kita diseksa. Jadi yang kedua, amanah. Dan amanah kata ulama dia ada 3. Yang pertama, amanah kepada Allah, iaitu buat ibadah dengan ilmu. Jadi kalau orang yang sibuk dengan menuntut ilmu, beribadah kepada Allah, dia tak ada masa nak terlibat dengan urusan yang tak ada kena mengena dengan dia. Orang ajak, jom kau pergilah, aku sibuk nak mengaji kuliah muslimat pagi ni, lepas ni nak baca Quran sikit, tak khatam lagi, contoh. Jadi orang yang amanah kepada Allah, dia akan beribadah tapi dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu, sia-sia. Solat subuh 2 rakaat bagi salam. Tengok-tengok bila sampai di akhirat, kita tuntut, ya Allah, dulu saya tak pernah tinggal solat subuh 2 rakaat. Jadi mana pahala subuh saya? Allah kata tak sah subuh kamu. Kenapa pula? Tak menghadap kiblat. Orang menghadap ke depan, kamu menghadap ke belakang. Kenapa tak boleh? Jadi buat ibadah kena dengan ilmu. Ni solat-solat baca sedap, Masya Allah, orang puji sedap bacaan kamu. Itu baru tak ambil wuduk. Kalau ambil wuduk lagi sedap. Kan? Tak boleh juga. Solat punya lama lah, rupanya tak sah sebab tak berwuduk. Jadi kena ada ilmu. Itu yang pertama, amanah kepada Allah. Kalau kita tak ada ilmu, pergi mengaji, maka tak disibukkan dengan perkara yang tidak kena mengena. Yang kedua, amanah dengan diri sendiri, iaitu pelihara anggota badan. Mulut, mata, telinga, perut, jangan dimasukkan haram. Perut jangan makan benda haram. Mulut jangan mengata orang. Telinga jangan mendengar fitnah. Mata jangan menengok benda yang tak dibenarkan menengok. Itu amanah kepada diri sendiri. Hari ni orang bagus, saya ustaz mulut tak bercakap tapi tangan pula yang menulis. Jadi tak elok juga. Jadi orang yang amanah kepada diri sendiri, semua akan dijaga. Yang ketiga, amanah terhadap manusia, yakni contoh guru kepada murid, pekerja kepada majikan, suami kepada isteri, isteri kepada suami, anak kepada ibu, ibu kepada anak. Itulah dan seterusnya. Macam ibu-ibu akak-akak, amanah dengan suami, tunaikan tanggungjawab. Amanah dengan anak-anak, lunaskan tanggungjawab kita kepada mereka. Kalau dengan suami, berkhidmat kepada suami, apa yang suami suruh pergi buat. Kalau disuruh buat kopi, jangan buat teh. Supaya kita menunaikan amanah. Yang ketiga, kata Luqmanul Hakim, benda yang mengangkat aku di sisi Allah selain berkata benar, selain menunaikan amanah. Yang ketiga, meninggalkan apa sahaja yang tidak berguna bagi diriku. Ini bertepatan dengan hadis Nabi tadi, meninggalkan perkara yang tidak kena mengena. Disebut dalam kitab Al-Muwatta, jilid kedua, halaman 990. Jadi kita hari ini, ibu-ibu, akak-akak, kalau kita perasan, kita ada 2 mata, ada 2 pasang telinga. Satu mata untuk kita mencari kebaikan orang kepada kita. Satu lagi mata mencari keburukan kita kepada orang. Ada juga 2 telinga, satu dengar benda baik orang kepada kita,
satu lagi, dengar kejahatan kita kepada orang. Bermaksud, kalau sibuk mencari baik orang dan sibuk mencari buruk kita, maka tak ada masa nak terlibat dengan benda yang tiada kena-mengena. Jadi kalau orang ajak membawang, orang ajak bercerita, jangan kita ikut serta. Aku pun banyak dosa, nak cerita dosa dia. Kau pergilah cerita orang lain. Banyak dosa aku nak istighfar banyak-banyak. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, pengajaran hadis ini juga kata Imam Hasan Al-Basri, antara tanda-tanda Allah berpaling daripada seseorang ialah Allah menjadikan kesibukannya pada perkara yang tidak berkenaan dengan dirinya. Jadi kita nak tengok, saya dengan Allah ni Ustaz makin dekat atau makin jauh. Kata Imam Hasan Basri, tengok Allah sibukkan kita dengan hari ni program bagaimana. Kalau kerja, kerja yang bagaimana. Kalau berkawan, berkawan yang bagaimana. Macam akak-akak daripada pagi kalau ikut program solat subuh berjemaah, dengar kuliah subuh, balik masak untuk suami, datang semula ke sini dengar kuliah muslimat. Benda baik daripada pagi sampai tengah hari, itu tanda Allah suka kepada kita. Tapi kalau daripada subuh sampai tengah hari, benda yang tak berapa baik, bangun subuh pun suami kejut guna air baldi, itu tak berapa baik dah. Yang bangun, yang dah pukul 6 subuh nak habis dah ni, bangun solat subuh, abang solat dulu sampai ambil baldi suami kita, itu tak berapa baik lah. Makanan pun suami kita kena masak, kan? Jadi itu benda yang perlu kita perbaiki. Sebab itu kata Syekh Al-Raghib dalam kitab I'rabul Quran wa Bayanuhu jilid 10 halaman 547, kita hari ini nak tengok Allah redha ataupun tidak, tengok kepada dua perkara. Allah redha kepada manusia. Yang pertama, redha hamba kepada Allah. Iaitu yang pertama, kita redha kepada Allah. Maksudnya redha dengan takdir. Allah bagi kita kesusahan sedikit, kita pun okey. Kenapa engkau okey? Ialah sebelum ni banyak dah benda gembira Allah bagi ke aku, ini benda sikit saja pun. Maka itu tanda Allah redha kepada kita. Bila mana kita redha kepadanya, datang apa jua ujian, kita sabar, kita okey. Yang kedua adalah Allah yang redha pada hamba. Tadi hamba redha pada Allah, iaitu takdirnya. Yang kedua, Allah redha kepada hamba, iaitu kata Syekh Al-Raghib, Allah tidak membiarkan kita berlaku ataupun duduk dalam kesesatan juga kemungkaran. Member ajak kita pergi karaoke, hujung minggu ni ada satu tempat tu bayaran dia percuma, jomlah ikut aku karaoke. Kau pergilah, suara aku tiba-tiba pula tak ada pagi ni. Aku kalau bak karaoke memang aku suka benar. Dulu juara nombor 1 di kampung. Bertanding ramai ke? Tak ada 2 orang je pun. Itu yang boleh menang tu. Jadi bila member ajak karaoke, sikit-sikit suara tak ada. Bila member ajak ke tempat yang tak elok, suami ajak pergi kenduri, tak dan semua nak terlibat dengan benda-benda yang buruk, maka itu tanda Allah suka kita. Tapi kalau semedang ada masa, member ajak pergi sana tempat maksiat, okey. Member ajak pergi sini tempat yang tidak baik, okey. Itu Allah memang sengaja menyibukkan kita dengan perkara lara, tanda Allah jauh daripada kita. Macam kita lah dengan anak. Kalau sayang betul kepada anak kita, kita perhati betul. Dek, kau jangan ke mana-mana. Mak nampak kau pergi mana-mana. Kau pergi taman, mak ada kawan yang cerita ke mak. Setiap benda yang kau buat dan tempat yang kau pergi, mak tahu. Kau jangan nak menipu mak. Jadi itu orang yang sayang anak. Daripada sekecil-kecil perkara hinggalah sebesar-besar perkara, dia akan cakna.
Tapi kalau orang yang tak berapa sayang anak, ikut kamu lah dik, kamu pun dah besar, mak pun malas nak cakna kepada kamu, mak sibuk dengan hal mak lagi, lantak ke kamu lah, pandai-pandai lah kamu. Itu orang yang tak berapa sayang anak. Jadi Allah kalau sayang kita, setiap perkara dia akan cuba jauhkan kita daripada maksiat, daripada sudut percakapan, perbuatan, kehidupan dan sebagainya. Tapi kalau Allah tak sayang kita, lantaklah kamu, pergilah, jauhkanlah diri daripada aku, maka dimasukkan ke dalam neraka. Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, betul yang kelima yang keempat. Yang keempat, pengajaran hadis ini juga dalam kitab Al-Wafi menyatakan bahawa kita dijadikan di dunia ini untuk hidup serasi dan penuh kesepakatan, tanpa mewujudkan permusuhan dan perbalahan antara mereka. Jadi Allah jadikan kita dekat dunia ni untuk hidup saling puji memuji, hidup saling bantu membantu, hidup saling tolong menolong, bukan bergaduh, bukan bermasam muka. Sebab itu hari ni kalau kita orang ajak cerita, orang ajak bersembang dengan benda yang tak ada kena mengena dengan kita, kita cakap tak tahu sajalah, walaupun kita tahu. Aku nak ajak kamu cerita, kamu tahu ke tidak? Aku tak tahu. Tak apalah, kamu ceritalah ke orang lain. Kita cakap tak tahu walaupun kita tahu, untuk mengelakkan benda yang tak ada kena mengena. Tapi boleh ke menipu, Ustaz? Dalam agama menipu tu haram, kecuali 3 kata Nabi. La yahillul kadhibu illa fi salasin. Tidak halal berbohong, makna kata haram. Cakap benda tak betul, dosa, haram. Illa fi salasin, kecuali kata Nabi dalam 3 keadaan. Yang pertama, yuhaddisul rajulum ra'atahu liyurdiyaha. Perkataan seorang suami kepada isteri agar isterinya gembira. Kadang-kadang kita dapat pujian daripada suami kita, yang sedaplah tom yam yang awak masak ni, sebiji macam kedai depan rumah kita. Memang saya bungkus pun daripada kedai tu. Oh, patutlah sebiji. Jadi kadang-kadang suami kita bercakap baik dengan kita, memuji kepada kita, alhamdulillah. Cuma kadang-kadang dia berkata baik nak mengambil hati kita. Orang perempuan biasalah, lepas masak dia tanyalah suami, bang, macam mana gulai yang saya buat pagi ni, sedap ke tidak? Suami kita dah hidup lama dengan kita, kalau cakap tak sedap, kuali sampai ke pipi. Cakap jugalah sedap walaupun masin terlebih. Sedap takkan tak sedap? Awak kan jago dulu masak-masak di kampung. Iya ke bang? Iya. Tak percaya cuba buat rasa. Kita pun rasa masin lah bang. Tahu pun. Contoh kan. Jadi suami kita kadang-kadang dia mengambil hati kita, ialah dia faham kita penat daripada subuh sampai kuliah muslimat, baru balik nak masak lagi. Dia pun ambil hati, sedap takkan tak sedap. Jadi kalau kita berkata untuk menjaga hati suami ataupun isteri, kita balik rumah, suami nak keluar tanya kita, yang abang macam mana pakaian abang, muka abang, nampak muda ke tidak? Abang kan sentiasa muda. Padahal dah tua bangka dah orang tua tu. Leher ni tak nampak dah, banyak kedut daripada tegang. Tapi sebab nak jaga hati, takkan tak handsome. Sebab tu saya pilih abang. Padahal member dah tua dah, handsome celah mananya, contoh. Tapi sebab kita nak menjaga hati, biasalah kami ni Ustaz, makin tua makin terasa, kenalah banyak puji memuji. Betul lah tu. Jadi kita hari ni memuji, bercakap selain daripadanya, dek kerana menjaga hati isteri juga suami, dibenarkan. Tapi jangan salah faham. Ni sikit-sikit menipu. Kalau contoh isteri menipu suami, awak nak ke mana ni 3 pagi buta? Kami ada berjanji bang. Berjanji 3 pagi buta. Padahal nak pergi karaoke contoh. Itu tak boleh. Yang kedua adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal kadhibu fil harbi, menipu dalam peperangan. Kita pergi perang, contoh negara kita hantar kita, ni nak kamu pergi wakil pucung, wakil perempuan belah pucung pergi perang dekat Palestin contoh.
Tiba-tiba sampai Palestin, orang di Palestin, tentera Zionis laknatullah, tengok muka kita, akak dari mana ni? Saya daripada sini, orang Gaza, Palestin. Ya ke? Muka jauh nampak. Cakap betul-betul kan? Hidung pun kemek ni. Orang Palestin macam mancung. Saya sebenarnya gini, saya memang orang Malaysia, tapi menikah dengan Abdul Ja'far tu orang Palestin. Oh ya ke? Jadi orang sinilah. Okey. Jadi kita menipu untuk membohongi tentera musuh daripada membunuh kita, maka itu dibenarkan. Jangan kita mengaku. Kalau kita mengaku, kita dibunuh. Bila kita dibunuh, tak dapat nak mempertahankan Palestin daripada dimasuki oleh tentera Zionis. Ketika perang tak apa. Yang ketiga adalah wal kadhibu liyusliha bainan nas, berbohong untuk mendamaikan manusia. Kita hari ni orang ajak cerita, kita cakap aku tak tahu benda-benda gitu, aku tak tahu, padahal kita tahu. Sebab kita nak menjaga manusia daripada bergaduh. Kalau kita tambah jadi batu api, orang tu yang tenang jadi tegang. Itu tak boleh tu, dosa besar kepada kita. Maka kita hari ni kalau orang ajak cerita, orang tanya kita, kita tahu. Tapi sebab kalau kita cerita bergaduh Ali dengan Abu, bergaduh Kak Nap dengan Kak Tun, maka kita buat-buat tak tahu. Aku pun tak tahu cerita diorang ni, aku pun duduk rumah saja, tak tahu benda. Contoh, supaya kita nak mendamaikan manusia. Jadi kita hari ni kalau sibuk dengan perkara-perkara kehidupan kita, tidak sibuk dengan perkara yang tidak mengena dengan kehidupan kita, maka kita terselamat daripada permusuhan, perbalahan. Sedangkan Nabi sebut tentang perbalahan ini, Nabi sebut dalam satu hadis yang pernah didengar oleh Thauban. Thauban ni seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang kiamat. Kata Thauban, satu hari aku dengar Nabi cerita kepada sahabat, wa inni sa'altu rabbi li ummati. Nabi berdoa khas kepada umat Nabi Muhammad, iaitu kita, beberapa doa. Yang pertama, alla yuhlikaha bisanatin ammah. Nabi berdoa untuk umatnya supaya tidak akan dibinasa dek kerana musim susah yang panjang. Nabi doa pada Allah, ya Allah, janganlah kau biarkan umatku kalau diuji dengan musibah tidaklah berpanjangan. Dan doa itu Allah kabulkan. Macam kita kalau di Malaysia banjir, lama ke sekejap? Lama, tapi tidaklah berpanjangan. Paling kurang 2-3 bulan, tidaklah setahun. Ini buka TV3 berita banjir, esok banjir, lusa banjir, bosan juga kita. Tidaklah lama, paling kurang 2-3 bulan. Kemudian okey. Begitu juga gempa bumi, tidaklah 24 jam. Kadang-kadang gempa bumi hanya seketika, hanya beberapa saat sahaja. Itu pun dah melingkupkan kita. Jadi doa Nabi kepada Allah dikabulkan, tidak dibinasakan dengan musibah yang berpanjangan. Yang kedua adalah wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim. Ya Allah, jangan biarkan umatku dijajah oleh kuasa asing. Kemudian Nabi bersabda, Allah berfirman, Allah berkata, wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin amma wa alla usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim. Kata Allah, baik, aku tidak akan membinasakan umatmu dengan waktu yang panjang dan tidak akan membenarkan umatmu dijajah oleh kuasa asing walaupun mereka bersatu mengepung. Tetapi akhirnya umat kamu akan tewas apabila engkau sama engkau bergaduh, dalaman berpecah dan saling lawan melawan. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita hari ini bergaduh, berpecah belah, maka senang nak dimasuki oleh tentera musuh, senang nak dimasuki oleh syaitan musuh kita dan sebagainya. Sebab itu hari ini jangan kita sibuk hal orang. Lagi-lagi kalau kita sibuk dengan perkara yang membuatkan kita berpecah belah, maka itu dilarang dalam agama. Sebab bila berpecah belah, maka senang orang nak ambil negara kita,
orang nak jajah kawasan kita, setan nak masuk ke dalam hati kita, sebab kita tengah berpecah belah. Orang yang berpecah belah dalam keadaan marah. Bila marah, senang setan nak bisik, menghasut kita, mengata lagi, maki lagi, fitnah lagi. Sebab apa? Sebab kita mengambil point ataupun mengambil perkara yang tidak kena mengena dengan kita. Itu yang keempat. Seterusnya, pengajaran hadis ini berkaitan, jangan kita mengambil tentang perkara-perkara yang tidak kena mengena, iaitu Islam menganjurkan kepada kita hidup di dunia ini tidak menyakiti tetapi memuliakan orang yang berada di sekeliling. Jangan ambil hal orang, bukanlah bermaksud tidak bergaul dengan orang. Kenapa kamu tak keluar pergi kuliah muslimat? Kenapa kamu tak pergi kenduri? Saya belajar hadis. Jangan ambil hal orang, jangan sibuk dengan hal yang tak ada kena mengena. Kamu dijemput, itu kena mengenalah dengan kamu. Orang jemput kita pergi kenduri, kena raikan. Nabi sebut, wa idza da'aka fa'ajibhu. Hadis riwayat Muslim. Kalau kamu dapat jemputan, maka raikan. Saya bang, hujung minggu ni ada jemputan, maka kena raikan. Tapi kalau kita tak belajar, saya belajar hari tu, jangan ambil hal orang. Itu kalau orang tak ajak kita. Tapi kalau orang dah ajak, maka kena raikan. Kerana hidup ini, kata Nabi, hidup untuk memuliakan orang dan jangan menyakiti orang. Sebab kita hidup dekat dunia berpasang-pasangan, bukan hanya seorang. Kita ada kawan, ada jiran, ada anak beranak, ada keluarga dan sebagainya. Maka jangan kalau bercakap menyakiti orang. Sebab itu dalam Quran, kalau kita tengok, Allah rekodkan satu ayat berkenaan qaulan ma'rufah, berkata memuliakan orang. Dalam Quran Allah rekodkan banyak tempat. Dalam surah Baqarah ayat 235 contoh, alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirra illa an taqulu qaulan ma'rufa. Bila bercakap dengan qaulan ma'rufah. Kata As-Siddiqi, qaulan ma'rufah adalah berkata yang membuatkan orang lain tidak terasa tetapi senang dengan penyampaiannya. Jadi kata Imam As-Siddiqi, qaulan ma'rufah ni kalau kita bercakap orang suka dengar, tak terasa, bahkan suka. Itu yang dianjurkan dalam agama. Jadi kita hari ni kalau bercakap dengan orang, jangan buat orang sakit hati. Orang puji kawan kita dekat kenduri, cantiklah tudung kamu, merelip-relip lah. Oi cantik, beli mana kita pun mencelah. Kalau cantik beli kat bandel buat apa? Baik aku beli kat mall, ini beli kat bandel, malu ke orang. Kita pula yang menjatuhkan aib dia. Kamu dah tahu dia beli bandel, janganlah cerita. Dia pun kalau tak cerita ke orang, orang tak tahu. Orang tanya, beli mana Kak Tun tudung lawa-lawa merelip-merelip ni? Aku beli kat bandel. Contoh kan, orang pun tak tahu. Jadi kita hari ni kalau bercakap, jangan menyakitkan hati orang. Tapi kalau bercakap memuji orang, membuatkan orang suka, itu dipersilakan. Sebab itu kita hari ni ramai yang mulut-mulut puaka ni kan. Kadang-kadang orang Melayu cakap, Ustaz, dia tu mulut je puaka, tapi makcik kenal dia, orang baik dia tu. Itu hadis Melayu, dalam baik, luar jahat. Tapi kalau hadis Nabi, dalam baik, luar mesti baik. Kalau dalam dia baik, luar pun baik, cakap tak mengata orang, cakap tak mengutuk orang. Itu hadis Melayu, dalam seiring dengan luaran. Tapi kalau hadis Melayu, dia tu kat anak tu mulut je puaka pula, tapi dalam dia baik, saya kenal dia. Contoh, itu tak kena dengan hadis Nabi. Jadi kita hari ni kalau nak menjadi orang yang disukai Allah, disayangi Nabi, bercakap muliakan orang. Ini orang puji anak jiran kita, bagus anak Kak Leha tu, Ecah ke apa namanya, cantik budak tu, putih, sopan santun. Kita mencelah sampai siram bunga. Cantik-cantik mandul buat apa?
dah 3 laki dikahwin, dia 3 tak dapat anak, mandul budak tu. Jangan kita pula cakap anak orang mandul. Jadi sepatutnya kita mendoakan, kita puji orang kerana orang suka pujian. Lagi-lagi ibu-ibu kan suka pujian. Kita kalau tanya suami, suami cakap tak ikut kehendak kita, marah kita. Abang cantik ke tidak saja, Allah teruk benar muka kamu, marah kita. Tapi kalau dapat pujian, suka kita. Begitulah manusia yang lain, sukakan kepada pujian. Jadi kalau kita nak mendapatkan keredaan Allah, maka bercakap, muliakan orang, buat orang suka, jangan buat orang yang terasa. Baik. Seterusnya, pengajaran yang kita dapat daripada hadis ini, orang yang sibuk dengan perkara yang bukan hal dia ataupun perkara yang diharamkan agama, bermaksud itu tanda orang yang kurang ketakutannya kepada Allah. Jadi kita kalau tengok orang yang selalu menyibuk dengan benda-benda yang tak sepatutnya, itu tanda orang itu kurang takutnya kepada Allah. Kita kalau nak tengok orang tu betul-betul takut ataupun tidak, tengok melatah dia. Dia kalau melatah pun sebut Allah, takut betul lah dia tu. Kita daripada belakang cuit perut dia, tipah Allahu Akbar, terkejut aku kau ni, lihat buat apa di belakang kau ni. Itu orang bagus. Terkejut pun Allah, sebab sikit-sikit zikir, sikit-sikit tahlil, sikit-sikit tasbih, sikit-sikit tahmid. Orang yang betul-betul takut kepada Allah. Bagaimana kita nak membina ketakutan? Kena selalu mendengar peringatan. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kami jadikan pada manusia itu yang pertama pendengaran, yang kedua penglihatan, yang ketiga adalah pemikiran. Allah jadikan kita mula-mula pendengaran, suruh dengar. Sebab itu bila lahir cucu anak kita disunatkan azan. Bila kita lahir anak kita yang ke-14 contohnya, kan, contoh kan, kita pun bagilah anak kita ke suami kita, ataupun amoi nurse tu bagi anak kita kepada suami kita, encik, you punya anak sudah mandi apa semua, sekarang sudah bersih, sekarang you ajan lah. Suami kita pun dah lama tak dapat anak, tertukar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terkejut amoi tu, wah sudah tukar sekarang ajan. Bukan sudah tukar, suami yang tertukar. Jadi kita hari ini yang pertama, untuk membina ketakutan yang mendalam kepada Allah, kena banyak mendengarlah peringatan. Macam ibu-ibu tak apa, akak-akak selalu datang kuliah, bila nak buat benda tak elok, ustaz kata jangan, setiap perkara dicatat, dosa pahala, syurga neraka. Tak apalah, tak jadi buat. Petang nak buat, datang kuliah malam, ustaz pesan jangan buat benda tak elok, dibalas neraka, tak jadi juga buat. Maka orang yang selalu dengar peringatan, maka lama-lama bertambah ketakutan. Kenapa ulama-ulama digelar sebagai orang yang takut kepada Allah? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah hanyalah ulama, iaitu orang yang mengetahui, orang yang mengenali Allah. Jadi kita hari ini sibukkan diri dengan perkara yang makin mengenalkan kita kepada Allah. Macam kuliah, okey ya, belajar, makin kenal makin takut kepada Allah. Sebab itu dalam Quran ni kan banyak ketakutan Allah ceritakan. Yang pertama disebut sebagai khaufun, kha waufa, itu takut biasa. Macam akak-akak kadang-kadang balik rumah nak masak, keluar lipas, takut lipas, itu biasa. Macam kami suami takut bini, itu biasalah. Kan? Itu ketakutan orang awam. Yang kedua, yakhsha ataupun khosyah, ketakutan yang lagi mendalam, iaitu selalu diberikan kepada orang yang dekat, yakni ulama. Kerana ulama lah yang faham Quran, bila faham kenal Allah, bila kenal takut kepadanya. Yang ketiga adalah takwa. Ini yang paling tinggi lah. Orang yang bertakwa ni, apa yang dia buat, Allah nombor satu. Sikit-sikit dia fikir, Allah kata apa yang,
Kita nak beli, Allah kata apa? Kita nak sign, Allah kata apa? Nak nikahkan anak kita, agak-agak Allah kata apa? Dia banyak memikirkan Allah dahulu berbanding kata orang. Jadi kita samalah, nak buat sesuatu perkara, nak buat kenduri, nak nikahkan anak, nak datang kuliah, nak masak untuk suami, nak beli baju, semua tanya dulu, agak-agak kalau beli baju ni Allah suka ke tidak? Awak nak beli saiz apa? Saya badan saiz XL. Awak nak beli saiz apa? Cadang nak beli saiz S. Yang tu Allah tak suka, ketat sangat, nangka rupanya. Tapi kalau awak nak beli baju lagi besar, itu boleh. Makna kata setiap perkara yang nak dibuat akan ditanyakan dahulu berkenaan Allah. Maka itu orang yang betul-betul takut kepada Allah. Jadi orang yang takut kepada Allah, dalam kitab ini menyebut dia tak ada masa nak menyibukkan diri dengan benda yang tiada kena mengena dengannya. Dan yang terakhir, antara pengajaran yang kita dapat berdasarkan hadis ini adalah, hadis ini merupakan hadis yang kata Imam Abu Daud ada 4 hadis yang menjadi dasar bagi setiap ilmu, dan antara salah satunya adalah hadis ini. Jadi kita dalam menuntut ilmu kena ada sifat begini, sifat ingin tahu benda yang sepatutnya tahu, dan sifat tak nak tahu pada benda yang sepatutnya tak nak tahu, tidak tahu. Jadi kalau kita ada sifat nak tahu benda yang kita tak tahu, iaitu ilmu, maka bagus. Tapi kalau kita ada sifat nak tahu pada benda yang tak sepatutnya kita tahu, itu tak bagus. Jadi itu maksud Imam Abu Daud, kita kena ada sifat begitu dalam kehidupan kita, nak tahu benda yang sepatutnya kita tahu, dan jangan kita mengambil tahu benda yang tak sepatutnya kita tahu, kerana masa kita tak panjang, umur kita pendek. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah, kullu umari a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umat aku di sekitar 60 hingga 70 tahun. Tapi elok je Ustaz, nenek saya umur 90 naik basikal lajak pergi kuliah. Ada, tapi kata Nabi, wa aqalluhum may yajuzu zalika. Amatlah sedikit daripada mereka yang dapat lebih daripada itu. Jadi kita makin hari makin bertambah tahun, makin bertambah umur, sibukkanlah dengan perkara-perkara yang sepatutnya kita mengambil tahu. Wallahu a'lam. Jadi itulah sedikit sebanyak pengajaran tentang hadis yang telah dibacakan tadi, iaitu meninggalkan yang tiada kena mengena dengannya, iaitu kehidupan kita. Apa yang baik marilah sama-sama kita amalkan, yang tak baik sama-samalah kita tinggalkan. Wallahu a'lam. Panjang umur, kita jumpa pada bulan hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.